depan yang cemerlang seorang kanak-kanak bergantung kepada pemilihan makanan yang berkhasiat dan kaya dengan nutrien. Yang sahih di Berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Sabtu, 15 Oktober 2022. Bersama saya Indi Reza Rohadian. Ya, dan saya Farhatul Asyati Osman. Saksikan paparan utama malam ini. Peringatan kepada pemimpin politik, jangan cabar kuasa yang di-Pertuan Agong. Negara perlu ramai pemikir hasilkan produk dan perkhidmatan untuk dikomersial. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Mana-mana pemimpin parti politik diingatkan tidak mencabar kuasa yang di-Pertuan Agong. Ini termasuk budi bicara baginda mengenai pembubaran parlimen yang tidak boleh dipersoalkan. Ada pihak yang cuba mencabar. Charles Santiago, ahli Parlimen Kelang, tak silap saya, mencabar. Dan akan kes ini dibawa ke mahkamah. Dia mencabar, dia kata alasan dia, saya perlu mendapat persetujuan daripada kabinet belum diluluskan. Belum saya boleh menghadap Pertuan Agong untuk mohon perkenan. Dia gunakan perkara 40/1 dan saya gunakan perkara 40/2B yang mana Perdana Menteri boleh membuat permintaan, bukan menasihati Agong, membuat permintaan kepada Yang Pertuan Agong, dan Yang Pertuan Agong boleh berkenan atau tidak berkenan. Dan kuasa Yang Pertuan Agong adalah kuasa penuh budi bicara dia dan tidak boleh dipersoalkan. Beliau berkata demikian pada Majlis Perasmian Mesyuarat Perwakilan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO di Dewan Konvensyen Bera. Charles Santiago yang merupakan penyandang kerusi Parlimen Kelang baru-baru ini mengemukakan saman pemula berhubung pembubaran Parlimen yang diumum Perdana Menteri 10 Oktober lepas. Ya, Datuk Seri Ismail Sabri menegaskan Barisan Nasional BN perlu menang besar pada pilihan raya umum PRU ke-15 supaya dominan di Putrajaya. Sekaligus membolehkan keputusan penting dilaksanakan dengan mudah. Beliau yang juga naib Presiden UMNO berkata, kemenangan besar BN dapat membentuk sebuah negara stabil. Selain itu, kerjasama rakan-rakan parti dari Sabah dan Sarawak juga penting bagi kemenangan BN. Walaupun saya menjadi Perdana Menteri, Barisan Nasional di dalam kabinet, di dalam kerajaan hanya menyumbang kepada 42 kursi. Tak banyak. Jangan lagi kita mengharapkan orang, tetapi kita yang menentukan ada 7 negara. Beliau yang juga Ketua UMNO Bahagian Bera turut mengingatkan jentera parti bahagian ini mempunyai tugas lebih berat berbanding pilihan raya umum lepas, memandangkan kerusi parlimen ini menjadi tumpuan semua pihak kali ini kerana ia kerusi yang diduduki Perdana Menteri.
Calon yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 perlu mengelak membangkitkan isu perkauman dalam kempen masing-masing. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Unggah Embas berpandangan tindakan sedemikian sama seperti mencurahkan racun kepada masyarakat berbilang kaum di negeri itu. Jelasnya menggunakan isu perkauman dalam kempen pilihan raya merupakan taktik negatif dan tidak sepatutnya berlaku untuk memancing undi. Beliau yang juga Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB berkata, Sarawak merupakan sebuah negeri yang kukuh dalam aspek perpaduan serta keharmonian kaum dan harus dikekalkan. Beliau berucap semasa mengadakan perjumpaan dengan 58 guru daripada Jabatan Kemajuan Masyarakat Betong di Sepau. UMNO Kelantan menyerahkan sepenuh kepercayaan dan mandat kepada rakyat di negeri ini untuk membuat pilihan tepat pada PRU ke-15. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri, Datuk Ahmad Jazlan Yaakob yakin rakyat Kelantan telah matang dan pihaknya sedia bekerja dengan menampilkan barisan calon terbaik. Isyarat daripada Presiden, daripada Presiden. Apabila sampai masa kita adakan majlis untuk kita umumkan calon, sudah tentulah terdekat. Pilihan raya dah tak lama. Mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan PH memutuskan Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang tidak akan dibubarkan sehingga tahun depan. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Agung DAP Anthony. Sementara itu, Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow akur dengan keputusan itu. Langkah pembubaran Parlimen bagi membolehkan PRU ke-15 diadakan dilihat wajib bagi membentuk sebuah kerajaan baharu dan kuat. Ia merupakan penyelesaian bagi isu ketidaktentuan politik, pentadbiran yang berlarutan, mengembalikan semula mandat kepada rakyat. Mandat yang besar diperlukan kepada kerajaan, mana-mana kerajaan baru nanti supaya mereka mudah membuat keputusan, mereka tidak tidak dikecohkan dengan isu-isu sambil membuat dasar yang lebih kuat, keputusan yang lebih tegas tanpa pelbagai bantahan dan sebagainya. Kerajaan yang stabil diyakini oleh pihak pelabur di luar untuk melabur. Mengulas mengenai beberapa negeri yang memutuskan untuk mengadakan pilihan Dewan Undangan Negeri secara berasingan, beliau berkata keputusan tersebut perlu dihormati. Itu merupakan pilihan kerajaan-kerajaan negeri dan hak mereka untuk menentukan. Namun dari satu segi, ia merupakan satu bentuk pembaziran. Sebab perbankan sendiri sebelum ini menyatakan berlakunya pembaziran apabila mengadakan pilihan raya. Apatah lagi pilihan raya itu diasing-asingkan. Yang kedua, bukan saja implikasi kos pilihan raya juga semakin meningkat, tetapi juga momentum untuk mengundi itu kemungkinan akan mengakibatkan kadar menurun. Yang turun undi itu akan menurun. Peratusan kadar mengundi itu dijangka akan menurun. Parti politik disaran mendekati golongan belia terutama individu yang kali pertama mengundi selaras pelaksanaan undi 18 untuk keluar menunaikan tanggungjawab. Tidak berminat dengan politik tidak boleh dijadikan alasan untuk mensia-siakan peluang membentuk pentadbiran negara. Pensyarakanan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Melaya Dr. Muhammad Taufik Yaakob berpandangan undi belia sama penting dengan pengundi lain. Berdasarkan prinsip demokrasi, setiap yang layak mengundi perlu berbuat demikian demi kepentingan negara. Semua pihak termasuk ibu bapa dan masyarakat disaran memastikan belia tanggungan mereka keluar mengundi pada hari pengundian.
rujuk, tetapi dengan perkembangan politik negara, dengan mood yang tidak menyelublahi mereka, misalnya itu masih ada masa sebenarnya untuk menarik mood mereka, untuk menarik sokongan serta minat mereka untuk turun mengundi pada PRU 15 yang akan datang. Spekulasi ataupun pergaduhan. Beliau juga disaran tidak terpengaruh dakwah pihak tertentu yang menghasut mereka untuk tidak berbuat demikian. Kebenaran yang diberikan kepada pesakit COVID-19 tidak kritikal untuk mengundi pada pilihan raya umum ke-15 PRU ke-15 adalah antara kelonggaran yang diberikan dalam fasa peralihan ke endemik. Walaupun kebenaran diberikan, pesakit COVID-19 tetap harus mematuhi prosedur operasi SOP yang ketat. Ya, malah pasukan kesihatan dicadang berada di pusat pengundian bagi proses sanitasi dan pemantauan terhadap kehadiran pengundi yang menghidap COVID-19. Pasukan Sahih Berimbang SB melalui wartawan Mohan Chinasami memperincikan COVID-19 tidak jejas PRU 15. Ikuti paparannya dalam segmen Undi Kita. Jelas bekas timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Dato' Dr. Rohaizat Yun, pengalaman negara luar yang berjaya menjalankan pilihan raya dengan terkawal tanpa peningkatan ketara kes COVID-19 boleh dicontohi. Ia penting bagi memberi keyakinan kepada para pengundi, khususnya golongan berisiko dan petugas pilihan raya. Perancis menggalakkan pengundi membawa pen sendiri. Di samping pekerja dan anggota kesihatan pergi ke rumah pesakit di kuarantin. Croatia dan Perancis membenarkan wakil mengundi bagi pesakit dan individu yang di kuarantin. Ada negara yang memanjangkan masa mengundi. Ada yang menyediakan tempat pengundi khas pada golongan berisiko dan juga pesakit. Pemakaian PPE yang bersesuaian dan penggunaan sanitizer. Keputusan berkenaan turut disokong pakar perubatan dalam memastikan pengundi lain berasa selamat ketika proses pengundian. Sebagai rakyat biasa, kita rasa sekarang keadaan makin lebih baik. Jadi adalah lebih baik mereka untuk diberi peluang keluar sama-sama mengundi supaya mereka rasa sebagai rakyat mereka pun ada hak untuk mengundi. Jadi sebagai Kementerian Kesihatan Malaysia perlu menyediakan prasarana yang baik khususnya kepada penduduklah supaya mereka rasa selamat untuk pergi mengundi. Pengundi yang dijangkiti wabak COVID-19 juga perlu jujur dalam melaporkan menerusi MySejahtera dan perlu memaklumkan kepada petugas kesihatan atau Suruhanjaya Pilihan Raya SPR di pusat mengundi bagi mengelakkan penyebaran berlaku. Pada pesakit-pesakit COVID-19 yang nak keluar mengundi, perlulah jujur dan patuhi semua SOP-SOP yang ditetapkan oleh KKM. Jadi kalau tidak jujur, maksudnya kita akan mengalami masalah COVID-19 yang bertambah lagi. Mengundi adalah kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Tetapi pastikan kesihatan dan keselamatan diri kita dan orang sekeliling turut diutamakan. Susulan cadangan Kementerian Kesihatan bahawa pesakit COVID-19 yang tidak kritikal dibenarkan mengundi perlulah melalui beberapa syarat. Antaranya adalah kebenaran daripada Kementerian Kesihatan itu sendiri, kedua, kebenaran Suruhanjaya Pilihan Raya dan ketiga, perlu mempunyai laluan khas bagi golongan ini untuk mengundi. Itu merupakan langkah terbaik bagi memastikan proses pilihan raya atau perjalanan pengundian berjalan dengan lancar. Mohan Chinasami, RTM. Kewujudan Ruang Reka Sains, Teknologi, Inovasi dan Ekonomi STIE Keluarga Malaysia diharap bakal mewujudkan golongan pemikir yang dapat menghasilkan produk atau perkhidmatan untuk dikomersialkan sekaligus membantu negara memperkasa ekonomi berasaskan inovasi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yakin ruang reka STIE yang dibangunkan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi menerusi Yayasan Inovasi Malaysia dapat menyemarakkan budaya inovasi dan kreativiti agar lebih ramai dapat bergiat dalam bidang sains, teknologi dan inovasi STI. Selain itu, beliau berkata kerajaan turut mengajak inovator akar umbi
membantu membangunkan bidang inovasi negara secara terangkum dengan menjadikan inovasi sosial sebagai satu platform yang penting. Kapasiti bidang inovasi inovasi sosial tidak seharusnya dilihat sebagai projek atau inisiatif sekali saja ataupun one off, kerana perlu disokong oleh minda keusahawanan agar proses menjaga sumber baru sentiasa berkembang selari dengan pertumbuhan organisasi dan daya saing pasaran yang mampan. Saya menyeru kepada institusi-institusi korporat untuk turut memberikan sokongan kepada kerajaan dan kerjasama dengan UIM sebagai ejen inovasi sosial yang menyokong pembangunan inovator akar umbi kita. Malah inovasi sosial juga berpeluang menyelesaikan isu sosial yang mendesak kerana potensinya mewujudkan peluang pekerjaan melalui pasaran baharu yang boleh dibangunkan daripada idea inovator akar umbi. Dana khas RM200,000 diperuntukkan kepada Persatuan Bekas Polis Malaysia dan RM100,000 kepada Persatuan Bekas Polis Pahang. Peruntukan itu jelas Perdana Menteri bertujuan memastikan kebajikan pesara polis terus terjaga dan dibela. Apabila kerajaan mengumumkan tekun diperuntukkan sebahagian jumlah yang besar untuk membantu perniagaan, ianya meliputi semua termasuk pesara. Tetapi dia tak sebutlah tekun ni khusus untuk pesara, BSN untuk pesara, dia tak sebut. Tetapi termasuk pesara. Datuk Seri Ismail Sabri berkata demikian pada Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Persatuan Bekas Polis Malaysia Negeri Pahang kali ke-42 di Bera Pahang. Perdana Menteri turut memaklumkan pengecualian cukai kepada individu dan badan korporat yang memberi dana kepada persatuan atau badan yang tidak membuat keuntungan seperti Persatuan Bekas Polis Malaysia. Mereka datang dalam pelbagai situasi. Jika anda tidak mahu mereka, halang mereka. Bertindak sekarang. Pastikan komiti kita bebas dari dengki. Makcik tu buat apa tu? Kita kena halang nyamuk dari membiak, adik. Mereka juga mampu macam kita, makcik. Ya, betul tu, dek. Adakah anda okey? Bukan sekadar bertanya khabar, malah mendengar tanpa menghukum. Bukan sekadar mendengar, malah hulurkan sokongan. Bukan sekadar kongsi masalah, malah dapatkan bantuan. Kerana berdiam diri bukan lagi pilihan. Minta bantuan itu tanda kekuatan. Adakah anda okey? Anda tidak keseorangan. Let's Talk Minda Sihat. Dapatkan bantuan ke arah kesejahteraan mental. Mak ingat tak masa kita susah dulu? Kena halau dari rumah sebab tak mampu bayar sewa. Masa tu, Mak? Tak apalah, Ros. Setiap ujian tu pasti ada hikmah di sebaliknya. Yang penting kita sabar. Memang dari dulu lagi, Encik Ros nak tengok Mak happy bila pindah rumah baru. Mak dah selesa dah nyewa kat rumah flat kita tu. Lagipun rumah ni cantik, luas, mesti mahal. Nanti bolehlah Mak masak dengan selesa kat rumah baru. Surau, ruang rekreasi, makin berbumbung lagi. Rumah ni ada 3 bilik tidur dengan 2 bilik air tau. Harap-harap Mak sukalah. Wah, besarnya Ros rumah ni. Langkah elak penyakit berkaitan banjir. Elak dari bermain air banjir. Pakai pelindung diri. Segera bersih diri jika terkena air banjir. Cuci tangan dan sentiasa jaga kebersihan diri. Jangan guna air banjir untuk pembersihan. Makan dan minum dari sumber bersih.
sentiasa jaga kebersihan pusat pemindahan. Pakai pelindung diri semasa pembersihan selepas banjir. Dapatkan rawatan sekiranya demam dalam masa 30 hari selepas pembersihan banjir. Air banjir tercemar dengan limpahan najis dari tangki septik. Kembali. 8 tahun selepas proses baik pulih dan transformasi, Battersea Power Station, projek ikonik milik Konsortium Pelabur Malaysia, kini dibuka secara rasmi. Mercu tanda terkenal London itu dimajukan semula sebagai pusat beli belah selain menempatkan lebih 200 unit kediaman, ruang pejabat dan taman riadah. Asni Fatin Anwar menyaksikan detik pelancarannya di Malaysia Square. Memeriahkan lagi detik bersejarah ini, choir komuniti Battersea Power Station mempersembahkan nyanyian Wow Bulan diiringi paluan gendang Setia Harmony Drummers. Bukan hanya warga London, malah rakyat Malaysia yang hadir menyaksikan acara pembukaan ini turut teruja dan bangga. I think it's very exciting for this part of London to be revived because it has been depressed for a long time. And this is a good opportunity, I think, for the future of the area. Hopefully it's going to improve the neighbourhood and kind of provide some life to the community and new buildings around here. Because this building is very much a partnership between Malaysia and the UK. And great if we can bring two cultures together. I think it's fabulous. Memang nak tengok pembukaan ni sebab nak sama-sama rasa bangga, proud kita sebagai Malaysian kan. Satu projek besar di luar negara dan can say very successful story lah untuk Malaysia. Proud to be Malaysian kan. It's one of the biggest, I think, biggest investment, very big, huge investment dan Malaysian GLC, PNB, KWSP. Turut berbangga menjadi penyewa terawal dalam bangunan ikonik Battersea Power Station ini, jenama terkemuka tempatan Royal Selangor. For this particular store launch at the Battersea Power Station, we launched a range called the Battersea, which is inspired by the power station and its architecture. So it just launched together with this store. Selain Royal Selangor, restoran yang menyajikan makanan asli Malaysia, Roti King, turut mempunyai cawangan di Circus West Village, fasa pertama projek pembangunan semula stesen jana kuasa ini. Pada masa hadapan, pengerusi Battersea Project Holding Company, Datuk Jaken Sabapati, merancang untuk membawa masuk lebih banyak jenama beridentitikan Malaysia. Antaranya restoran milik chef terkenal tanah air, Chef Wan. Come take a look. He's opened 2 new outlets in KL. They're really doing very well. I'd love to see him here. Sejak kerja-kerja pembinaan fasa pertama dimulakan pada 2013, projek berkeluasan hampir 17 hektar ini telah mencapai kemajuan 60%, membabitkan nilai pembangunan 5 bilion pound sterling. We have created a new town centre. So as we look at the project today, the building itself, the power station, the jewel in the crown is complete. Our high street is nearly complete. The tube has been running for a year, bringing more than 5 million people to Battersea. We have more than 2,000 people living here. We have parks for people to enjoy. So yes, there is a long way to go and a lot of opportunity left. Berbaki 4 fasa lagi, pembangunan projek di selatan Sungai Thames ini dijangka siap sepenuhnya pada tahun 2033. Asni Fatin Anwar, RTM, London. Saudara, kempen Beli Barangan Malaysia 2022 yang dilancarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hak Ehwal Pengguna memberi pendedahan kepada orang ramai dan pelancong mengenai kualiti produk tempatan. Bagaimanapun, usaha itu memerlukan
memerlukan sokongan masyarakat agar produk tempatan yang berkualiti dan bertaraf antarabangsa itu mampu bersaing dengan produk keluaran negara lain. Laporan Erwin Zaid. Kempen yang diadakan di Karnival Barangan Malaysia Angsana Johor Bahru Mall itu menarik 3,000 pengunjung semalam, melibatkan hasil jualan RM15,248,000. Antara produk ditawarkan, makanan asas, permainan kanak-kanak, alat muzik tradisional, pakaian, produk perubatan serta perabot dan barangan diperbuat daripada kulit. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Natalinggi berkata, kempen itu bertujuan meningkatkan semangat patriotik dalam kalangan keluarga Malaysia terhadap barangan dan perkhidmatan tempatan. Selain itu, merangsang pertumbuhan ekonomi domestik menerusi galakan pembelian barangan tempatan serta meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap kualiti produk tempatan. Setiap tahun, pelbagai inisiatif strategik baru diperkenalkan oleh kementerian dalam memastikan kempen beli barangan Malaysia ini sentiasa relevan dan tidak hanya diterima rakyat sebagai sebuah kempen biasa, tetapi sentiasa memupuk dan meningkatkan semangat patriotik di kalangan rakyat untuk mengangkat jenama barangan Malaysia ke skala dunia. Selain permekasaan produk tempatan dalam industri peruncitan, kempen ini juga menjalankan promosi jualan dan pemasaran secara dalam talian. Ia juga bekerjasama dengan pasaraya dengan menawarkan diskaun sehingga 20% bagi makanan asas seperti ayam, ikan, sayur-sayuran dan beras menerusi jualan lelong happy hour. Bagus-bagus sebab benda ni dia macam produk Malaysia dia macam import tau. Import ke luar negara, bukan kat Malaysia saja. So dia macam bagus lah untuk semua penduduk tempatan kat Malaysia ni. Program ni sangat bagus lah. Dia menggalakkan untuk orang ramai beli barangan-barangan buatan Malaysia. Saya nak beli barang dapur yang macam saji ke, produk saji kan Malaysia punya kan. Jadi kita support lah untuk barang-barangan buatan Malaysia ni. Agak berpatutan daripada harga biasa yang kat luar. Jadi boleh beli banyak sikit lah daripada hari biasa ke bulan-bulan yang kita beli kan. Produk buatan Malaysia mampu pergi lebih jauh sekiranya aspek keistimewaan dan kepelbagaian etnik serta hasil semula jadi digabungkan, didorong usaha berterusan semua pihak terlibat. Dan sebagai rakyat Malaysia, kita patut berasa bangga menggunakan produk tempatan kerana kita mampu menghasilkan produk berkualiti dan bertaraf antarabangsa. Barang baik, barang kita. Kempen Beli Barangan Malaysia bukan sahaja dapat menggalakkan orang ramai membeli produk tempatan, malah dapat mendorong golongan muda menyertai keusahawanan berasaskan produk tempatan, sekaligus menjana ekonomi negara. Erwin Zaid, RTM. Industri jualan langsung di Malaysia terus berkembang dan memberi impak positif. Pada tahun 2020, nilai jualan mencecah RM25.7 bilion, peningkatan lebih 19% berbanding RM21.5 bilion pada tahun sebelumnya. Dan sehingga 1 Oktober lepas, 398 lesen jualan langsung diluluskan. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim. Jualan langsung merupakan perniagaan yang berkonsepkan jualan dari pintu ke pintu, jualan secara pesanan pos atau mail melalui katalog atau transaksi elektronik. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Natalinggi, perkembangan industri ini di Malaysia dapat dilihat berdasarkan laporan oleh Persekutuan Persatuan Jualan Langsung Dunia yang menyaksikan Malaysia berjaya berada di kedudukan ke-6 dunia dan kedudukan ke-4 di Asia Pasifik pada 2021. Ia sekaligus mengubah persepsi yang menganggap industri ini mempromosikan perniagaan berasaskan skim piramid atau cepat kaya. Ia banyak membantu juga kepada kita boleh mempromosi
produk-produk tempatan, produk Malaysia. Jadi PKS kita boleh juga mendapat manfaat daripada sistem ini kerana kita dapat menjual produk-produk hasil daripada usaha perniagaan ataupun usahawan kita dijual secara jualan langsung ini. Jadi banyaklah spin-off kebaikan atau faedahnya. Bagi memastikan industri ini mampu melangkah lebih jauh, Persatuan Jualan Langsung Malaysia dan Persatuan Pengedar Langsung Malaysia bersedia membantu syarikat terlibat untuk mengembangkan potensi mereka. So people maybe have a wrong perception about direct sales. So they say, oh, direct sale is is a money game. Actually, it's not. Direct sale is a very beautiful industry. It's a good industry to support and to help those people who want to become entrepreneur. And especially for those people, they don't have any capital at all. So this is a good industry and they help the whole Malaysia to build a so-called economy. It's highly potential, memang berpotensi untuk berkembang dengan lebih lagi di Malaysia ni. Tambahan pula partnership kita dengan kerjasama kita ada dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP membimbing kami dan bekerjasama dengan kami that grows with us, berkembang dengan industri jualan langsung ni. So on that note, saya rasa memang berpotensi akan berkembang lagi industri jualan langsung. Kali ini, program Hari Industri Jualan Langsung diadakan di Melaka selama 3 hari bermula 14 Oktober melibatkan 22 syarikat jualan langsung. Industri jualan langsung merupakan antara bidang tumpuan yang berupaya menyumbang dalam mengukuhkan ekonomi negara selain kepentingannya dalam mewujudkan peluang pekerjaan, menjana pendapatan termasuk pendapatan tambahan serta peluang perniagaan kepada masyarakat. Nurul Ashikin Abdul Halim, RTM. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Batuk ayah semakin teruk. Demam ayah pula tidak berkurangan. Batuk ayah bukan batuk biasa. Ada tumpukan darah. Aku semakin risau melihat keadaan ayah. Bila diajak ke klinik, kata ayah sakitnya sakit biasa je. Sehinggalah pada suatu hari, ayah disahkan mengidap TB. Kata doktor, sakit ayah semakin tenat. Akhirnya ayah meninggalkan kami buat selama-lamanya. Keengganan ayah mendapatkan rawatan awal akhirnya menyebabkan kematiannya. Adik saya juga dijangkiti TB. Nasib baiklah mendapat rawatan awal. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Bertemu kembali, saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan malam ini bersama Syahrul Islam. Silakan. Baik, terima kasih. Max Kanter sambal gelaran Raja Pecut peringkat kelima. Kejayaan triple hat-trick Harimau Selatan bakal disambut meriah.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syarul Islam dalam edisi sukan malam ini. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah menzahirkan ucapan takziah kepada keluarga bekas wartawan dan pentadbir sukan Satwan Singh Dhaliwal yang meninggal dunia semalam. Mendiang menghembuskan nafas terakhir pada usia 59 tahun. Menerusi catatan di laman Facebook Istana Negara hari ini, Seri Paduka berdua menzahirkan rasa sedih dengan pemergian itu di samping berharap seluruh keluarga mendiang sabar dan tabah menghadapi dugaan serta suasana sedih dan pilu. Seri Paduka Baginda berdua turut menghargai hikmat bakti, jasa dan pengorbanan mendiang kepada bidang kewartawanan dan sukan tanah air. Menerusi catatan tersebut, Baginda berdua turut menyifatkan pemergian mendiang sebagai satu kehilangan besar kepada dunia kewartawanan dan sukan negara. Satuan semasa hayatnya pernah berkhidmat di unit latihan atlet, bahagian persediaan antarabangsa Majlis Sukan Negara MSN dan di dalam bidang perhubungan awam sukan termasuk bagi kejohanan Hoki Piala Sultan Johor dan Konfederasi Hoki Malaysia. Semalam, bekas wartawan itu dilaporkan pengsan ketika bersarapan di sebuah kedai makan sekitar rumahnya sebelum disahkan meninggal dunia oleh doktor setibanya di Hospital Tampin, Negeri Sembilan. Baik, ini perkembangan Li Tua di Langkawi LTDL 2022. Perlumbaan berbasikal jelajah tertua di Asia ini telah pun masuki peringkat kelima hari ini. Untuk mengetahui perkembangan terkini, kita bersama Izzuan Saman di Kulim, Kedah. Saingan LTDL edisi ke-26 yang mempunyai 8 peringkat ini telah pun melepasi separuh perjalanan. Perlumbaan hari ini menyaksikan 11 pelumba melakukan breakaway ketika perlumbaan melepasi jarak 50 km. Kumpulan kecil ini terus menjarakkan diri walaupun ada beberapa percubaan dari peloton di belakang untuk mengejar. Laluan sejauh 172 km hari ini menyaksikan 3 pemenang baru dengan Lionel Taminox dari pasukan Alpecin Desuning muncul pelumba pertama tiba di garisan penamat. Taminox mencatat 3 jam, 41 minit dan 42 saat. Tempat kedua milik Julius van der Berg dari pasukan EF Education Easy Post, manakala Carter Battles dari pasukan ARA Pro Cycling ketiga. Sementara itu, pelumba Movistar Ivan Ramiro Sosa Cuervo masih lagi mengekalkan jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan. Sosa ketika ini memiliki kelebihan 23 saat di hadapan Hugh John Carty dari EF Education Easy Post. Bagi jersey hijau untuk Raja Pecut pula, hari ini bertukar pemilik apabila Max Kanter dari Movistar memintas penyandang iaitu Gleb Syriza dari pasukan Astana Kazakhstan dengan kelebihan 4 mata. Bagi kategori Raja Bukit, pelumba Terengganu Polygon Cycling Team TSG Muhammad Nur Aiman Zarif dan rakan sepasukan Jambal Jams Sain Bayar ketika ini berkongsi 29 mata. Namun, Aiman masih berjaya mengekalkan gelaran Raja Bukit. Bagaimanapun, Sain Bayar tetap mampu tersenyum apabila kembali merampas jersey putih selaku pelumba terbaik Asia. TSG turut cemerlang apabila turut mengekalkan kedudukan selaku pasukan terbaik Asia. Esok para pelumba akan meneruskan cabaran peringkat ke-6 bermula dari Georgetown Pulau Pinang menuju ke Alostar Kedah, dan laluan landai sejauh 120.4 km akan sekali lagi menjadi tumpuan pakar-pakar pecut dengan menawarkan 3 zon pecutan dan tiada zon pendakian. Izzuan Saman, RTM. Saudara, malam ini detik gemilang bakal diraikan Johor Darul Takzim JDT yang akan menjulang trofi Liga Super 2022 di hadapan lebih 40,000 penyokong sendiri selepas bergelar juara buat kali ke-9 berturut-turut. Sambutan bermula sebaik sahaja tamat perlawanan JDT menentang Sabah FC di Stadium Sultan Ibrahim yang juga aksi penutup tirai Liga bagi musim ini. Namun, persoalannya, mampukah Sabah yang dibimbing Dato' Ong Kim Swee merencatkan kemeriahan tersebut? Seperti diramal, JDT sekali lagi sukar ditandingi klub-klub lain di Malaysia apabila menjulang trofi Liga Super buat kali ke-9 berturut-turut. Dengan rekod 58 gol dan 53 mata di persada Liga, skuad hari ada satu lagi pencapaian untuk dilakar, iaitu mengekalkan rekod tanpa kalah buat kali kedua dalam 22 perlawanan
musim ini. Berdasarkan 15 rekod pertemuan, JDT menang 12 kali dengan 7 daripadanya di Stadium Sultan Ibrahim dengan 2 daripadanya di gelanggang sama. Pertemuan terakhir pula menyaksikan JDT menang 2-1 di Likas pada Julai lalu. Malam ini juga JDT bakal meraihkan kejayaan pasukan JDT 2, JDT 3 dan pasukan akademi mereka yang menjorai saingan masing-masing. Masa depan Ketua Jurulatih Terengganu FC TFC Nafuzi Zain sama ada kekal bersama kelab itu atau sebaliknya bakal diketahui. Ia selepas Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar yang juga Presiden Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu memaklumkan bakal mengumumkannya dalam masa 2 minggu lagi. Menurut Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri, masa depan Nafuzi sebagai pengendali TFC atau sebaliknya akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah TFC Sendirian Berhad. Mesyuarat berkenaan akan diadakan selepas perayaan Deepavali pada 25 Oktober ini. Difahamkan kontrak Nafuzi bersama skuad penyu berakhir pada 30 November depan. Sebelum ini, pengendali kelahiran Kelantan itu turut membayangkan bahawa ini adalah musim terakhirnya bersama skuad hitam putih berkenaan selepas tidak menerima sebarang tawaran lanjutan kontrak daripada pihak pengurusan. Perkara itu mencetuskan desakan daripada penyokong Terengganu yang mahu pengendali berusia 44 tahun tersebut terus kekal selepas berjaya membawa TFC ke pentas akhir Piala FA. Memperkasa seni bela diri selain mencungkil bakat baharu untuk diketengahkan di pentas antarabangsa menjadi objektif penganjuran kejohanan seni mempertahankan diri peringkat Putrajaya. Program yang julung kali diadakan Perbadanan Putrajaya itu mengetengahkan 3 acara dan salah satunya seni bela diri Muay Thai. Kita ikuti laporan Sazwani Samsu. Kejohanan selama 2 hari ini julung kali diadakan sempena sambutan Hari Penguatkuasa Perbadanan Putrajaya. 2 kategori Muay Thai dipertandingkan iaitu amatur dan profesional. Lebih menarik, kejohanan ini turut mendapat sambutan daripada peserta seawal usia 6 tahun. So kenapa kita ambil di awal usia sebagai peserta ni? Seperti yang sebut awal tadi, kita nak menggalakkan promosi penyertaan dan mencambahkan minat golongan muda lah. Kita tak nak seni mempertahankan diri ini luput. Yang keduanya dari segi mencukir bakat-bakat baru lah supaya boleh ketengahkan di peringkat yang lebih tinggi. Program yang disertai 60 petinju ini diadakan secara kalah mati berdasarkan format Persekutuan Persatuan Muay Thai Antarabangsa IFMA yang diadili oleh juri profesional. Tapi kita untuk bagi peluang untuk yang peninju-peninju yang baru untuk masukkan kejohanan ini, so kita develop sukan Muay Thai lah. Latihan rutin seni bela diri Muay Thai ini bukan sahaja untuk memperkuatkan fizikal selain dapat mempertingkat disiplin dan keyakinan diri peserta. Muay Thai actually teach me a lot about self-defense, and then for me it boosts my confidence. Because now I know how to defend myself, how to fight. Yeah, for me in the future, I hope to join more competition to even boost my technique and skills, not just for self-defense. 3 tahun. Sebab untuk pertahankan diri lah. Kebanyakan peserta turut berharap program seumpama ini dapat dipergiatkan sebagai pentas mengasah bakat-bakat baharu arena seni bela diri. Program ini amat bermakna sebab bila dalam perlawanan sukan amatur, ia membagikan talent-talent baru yang berminat untuk Muay Thai ini. Bukan saja di sini, malah di seluruh Malaysia lah. Supaya kita boleh congkil bakat baru dan juga kita boleh membuat atlet di tahap antarabangsa. Juara bagi kategori profesional Muay Thai akan membawa pulang Piala Presiden PPJ, manakala juara kategori amatur akan membawa pulang medal dan sijil penyertaan. Program yang berlangsung sehingga esok itu turut mempertandingkan seni bela diri lain seperti silat dan taekwondo dengan 200 penyertaan telah didaftar. Sazwani Samsu, RTM. Baik, untuk perkembangan sukan luar negara, kita mulakan dengan aksi MotoGP di Australia. Pelumba Sepanyol George Martin muncul terpantas pada aksi kelayakan hari ini sekaligus bakal bermula di pita hadapan pada perlumbaan esok di litar Phillip Island. Bukan itu sahaja, beliau turut mencipta rekod terbaru terpantas sepusingan di litar tersebut.
Pada aksi kelayakan tersebut, pelumba yang menunggang jentera Ducati itu mencatat masa 1 minit 27.767 saat sekaligus melebur rekod milik Josh Lorenzo berusia 9 tahun. Catatan rekod Lorenzo sebelum ini ialah 1 minit 27.99 saat yang dilakukan pada 2013. Lebih membanggakan, ini juga adalah kali pertama Martin di litar Phillip Island. Dalam pada itu, petak kedua menjadi milik pelumba Honda, Marc Marquez, manakala Francisco Bagnaia melengkapkan barisan hadapan apabila meraih petak ketiga untuk perlumbaan esok. Sementara itu, juara dunia Fabio Quartararo akan bermula di petak kelima perlumbaan. Dan kita beralih ke perkembangan tenis. Dominic Thiem dan Andrei Rublev akan bertembung di peringkat separuh akhir terbuka Gion selepas masing-masing berjaya melepasi peringkat skor akhir semalam. Thiem ketika ini dalam pemburuan gelaran jelajah ATP pertamanya sejak kali terakhir menjuarai terbuka Amerika Syarikat pada 2020. Ranking pemain Austria itu juga jatuh ke kedudukan 162 dunia selepas terpaksa berehat panjang ekoran kecederaan. Namun Thiem hampir menemui semula rentak sebenarnya ketika menyingkirkan pilihan keempat kejohanan, Francisco Cerundolo dari Argentina dengan 6-4, 6-3 di suku akhir. Bekas pemain nombor 3 dunia itu bakal pilihan utama dari Rusia, Andrei Rublev, bagi penentuan ke final. Sementara itu, Rublev pula mara ke separuh akhir selepas menewaskan pilihan kelima dari Amerika Syarikat, Tommy Paul, 7-5, 6-3. Ini kemenangan keempatnya dalam 5 pertemuan dengan Paul. Pemain nombor 9 dunia itu dalam misi memenangi gelaran keempatnya musim ini selepas merangkul kejuaraan di Marseille, Dubai dan Belgrade. Kejayaan ke separuh akhir itu turut mencerahkan peluang Rublev beraksi di pusingan akhir jelajah ATP hujung tahun ini. Saudara, laporan itu tadi mengakhiri edisi Sukan 15 Oktober 2022. Saya Syarul Islam, salam sukan untuk semua. Petronas Litu Delangkawi Malaysia 2022. Ahad 16 Oktober, siaran langsung perlumbaan peringkat ke-6 dengan laluan dari Georgetown ke All-Star 10.30 pagi dan sorotan harian 11.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Masih bersama berita perdana. Saudara, pelbagai persiapan dilakukan setiap agensi terlibat dalam menghadapi banjir. Kesiapsiagaan itu mengambil iktibar bencana luar jangkaan yang berlaku sebelum ini. Ikuti rangkuman Lensa Keluarga Malaysia.
Sejujurnya, kawasan keselamatan khas Pantai Timur Sabah atau ESKOM bukan sahaja berjaya menghalang anasir luar, malah telah mengurangkan kes jenayah rentas badan seperti penculikan dan penyeludupan di sepanjang kawasan berkenaan. Ia mencapai peranan untuk kepentingan menjaga keselamatan serta keamanan. Saya masih merasai sebelum 10 tahun, sebelum ada ESKOM di sini, saya rasa takut walaupun pergi sendirian di bandar-bandar. Kerana saya sudah set dalam mind saya kawasan ini tidak selamat. Ini bukan pasal penculikan. Sebelum penculikan pun kita rasa takut kalau pergi bersendirian. Tapi selepas adanya ESKOM, selepas ditubuhkan ESKOM di Lahad Datu Sempurna Kunak ini bahagian ini di Pantai Timur ini, bermakna saya rasa lebih selamat berada di kawasan ini. Kewujudan ESKOM jelas masyarakat di sini bukan sahaja mampu menghalang kemasukan anasir luar yang mahu mengganggu-gugat kedaulatan negara, malah mengekang kes-kes negatif seperti pemerdagangan orang. Kita harap ESKOM memainkan peranan penting dan dialah relevan bermasa ini. Dan tak perlu lagi itu, tambahan kita kena bagi dia lebih tugas dia, lebih banyak dia, banyak aset untuk memajukan supaya rakyat di sini boleh tidur lena sikitlah. Dengan adanya ESKOM, mereka akan tidur lena. Saya sendiri tidur lena. Sebenarnya kalau orang saya tanya lepas penculikan, lepas peristiwa ini, orang tanya dengan kita, okey, selamat. Saya kata, saya masih hidup lagi. Selamatlah saya. Rakyat optimis kawalan ESKOM di sepanjang 2,344.6 km kawasan Pantai Timur Sabah membawa kualiti hidup yang lebih baik. Farah, pernah dengar tak tentang Blue Ring Reef atau terumbu lingkaran biru? Ya, dekat mana tu? Belum pernah. Belum. Baik, bagi anda yang juga belum pernah mendengarnya seperti Farah dan mencintai keindahan dasar laut dan juga seorang penyelam scuba, ia pasti menjadi lokasi tepat untuk anda. Saya teka di Lahad Datu. Okay. Apapun kita saksikan ronda-ronda keluarga Malaysia. Kita nak pergi ke mana, Zah? Kita nak pergi Blue Ring. Ya, dengan kata Blue Ring ni tempatnya sangat cantik untuk saya kongsikan kepada anda semua. Nak tahu kat mana tu, cantik ke tak? Jom. Sebagai destinasi pelancongan dunia berkonsepkan eko pelancongan atau pelancongan penyelidikan, lingkaran seluas 100,000 hektar Teluk Double ini terdapat terumbu lingkaran biru atau lebih dikenali Blue Ring Reef yang merupakan salah satu keunikan dunia di Lahad Datu. Ianya menjadi salah satu lokasi tumpuan bagi yang menyintai aktiviti sukan air, terutamanya snorkeling dan juga scuba diving. Bagi peminat scuba diving, anda boleh terokai keindahan alam semula jadi menyelam sedalam 15 meter di dasar laut. Sekarang ini kita dalam perjalanan ke Blue Ring yang saya katakan tadi pada anda semua. Sebelum sampai tu kita nikmati dulu keindahan alam semula jadi di Lahad Datu ni. Wow, memang cantik, menarik. Banyak pulau-pulau yang kita boleh terokai sebenarnya. Lokasinya hanya terletak 20 minit dari jeti Pantai Payang. Sepanjang perjalanan anda akan disajikan keindahan pulau dan juga lautan yang indah. Sekarang ni kita dah sampai dekat mana tadi? Blue Ring. Blue Ring kan? Apa yang menarik kat Blue Ring? Ring ni dia ada 2 lubang. Dia tu yang untuk scuba. Untuk scuba? Oh, boleh scuba lagi kan? Boleh. Tapi saya tak boleh scuba. Orang lain scuba, kita snorkeling ke? Betul lah, betul lah. Betul. Tu, Blue Ring.
sampai sahaja di Blue Ring Reef yang terletak di terumbu Tingkayu ini sudah pasti bukan saya sahaja. Malah anda juga pasti tidak sabar untuk melakukan aktiviti menyelam dan juga snorkeling. Bagi yang memiliki lesen menyelam, ianya bonus bagi anda kerana aktiviti menyelam di sini memberikan pengalaman yang anda tidak akan dapat dilupakan. Melihat keindahan terumbu karang di sini pastinya meninggalkan kenangan yang terindah. Datang ke mana ni? Bluri. Bluri untuk ke mana? Lada tu. Lada tu. Yang penting teruskan skip bersama dengan roda-roda keluarga Malaysia hanya di ATM. Bye. Beli kerusi dengan harga mahal tetapi tidak boleh duduk di atasnya. Ya, ruginya. Rugi. Tapi bagi pengumpul barangan antik, pasti tak ada masalah. Kita saksikan dalam hashtag. Sebuah kerusi antik berusia lebih 300 tahun dijual pada harga 14.4 juta pound. Namun pemiliknya tidak boleh duduk di atas kerusi tersebut kerana ia dibuat khas untuk pembesar di zaman dinasti Ming. Kerusi daripada kayu rosewood itu didakwa hanya terdapat 6 unit sahaja di seluruh dunia. Tular di media sosial, beribu-ribu orang mengikuti kelas merangkak buaya yang dianggap sebagai senaman tulang belakang di China. Senaman pelik itu menjadi satu trend kesihatan baharu di negara berkenaan hingga mendapat pelbagai liputan media tempatan. Ia didakwa dapat menguatkan otot dan melegakan sakit belakang. Di Kuantan pula, sebuah tangki air menjadi tular kerana lukisan muralnya berkonsepkan ala-ala UFO dan dasar laut. Menerusi video yang dibuat naik di laman TikTok, lukisan yang dibuat pada tangki air di tepi jalan itu nampak seperti realiti. Ramai memuji kreativiti pelukis tangki tersebut. Saudara, berita perdana edisi Sabtu 15 Oktober 2022 berakhir di sini. Ya, dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.